Di dalam surah Al-Maidah, bagi hukuman ataupun peraturan daripada Allah, jika ada yang tidak mahu melaksanakannya itu digelar sebagai Al-Kafirun, Al-Fasiqun dan juga Al-Zalimun. Apakah maksud di sebalik tiga istilah ini agar kita tidak mudah untuk menjatuhkan hukuman? Kita ikuti dalam episod kali ini. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat ayat yang ke-45 daripada suratul Maidah. Surah yang membekalkan panduan kepada kita bagaimana menggunakan nikmat peluang kejayaan dalam hidup kita adalah untuk mengisi dan menyempurnakan janji dan tanggungjawab kita dalam kehidupan, bukan digunakan untuk melawan ataupun menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita akan membaca ayat 45 ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Safa, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita nak teruskan ayat yang ke-45 hari ini dan kita bersama dengan rakan-rakan kita masih setia. Ya, Alhamdulillah. Kita ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat Al-Quran kita. Masya Allah yang datang daripada jauh, daripada JDT, daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid, Rukun Tetangga dan Penaja Pusat Aktiviti Warga Emas, Bandar Baru Ibrahim Majid, Simpang Renggau. JDT, Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya. Selamat datang kepada semua dan juga kepada kumpulan Istiqamah Ustaz ya, yang berada di kiri, di depan, belakang ya, berada di mana-mana ya, di studio pada hari ini, dan juga kepada semua yang hadir di depan kaca TV, di YouTube, di Facebook. Terus kita ingin memohon Allah memberikan ilmu penuh hikmah dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan bagi ayat 45 pada hari ini. Pada halaman yang ke-115 ini kita akan melihat penetapan hukuman qisas dalam kitab Taurat sebagai satu seruan kepada Bani Israel agar terus beriman dan tidak menjadi orang yang zalim. Sama-sama kita membaca ayat 45 dan ingin kita mengambil mencedok hidayah untuk bekalan hidup kehidupan kita. Sama Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Hari ini kita akan tambah lagi satu ayat dalam pengetahuan kita. Mungkin kita dah beberapa kali baca sebelum ni. Kalau kita tanya ibu-ibu, ayah-ayah yang mungkin ada dah sepanjang hidup ini ada 50 kali khatam Quran, mungkin ada 60 kali. Kalau umur 60 mungkin dah 60 kali khatam Quran mungkinlah kan. Mungkin tolak waktu belum balik lah mungkin kan. Banyaknya khatam Quran dah beberapa kali lalu ayat ini. Maka kali ini kita tidak membaca sepintas lalu begitu, tetapi kita nak kembali ataupun nak memerhati setiap kalimah perkataan dalam ayat ini. Apakah mesej yang boleh kita pegang, boleh kita ambil, dan sudah pasti kita akan menikmati ayat ini. Mudah-mudahan kita tunduk sami'na wa ata'na kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apa pun dalam keadaan kita beriman dengan ayat-ayat Allah. Baik, kita baca terlebih dahulu ayat 45 suratul Maidah ini, muka surat 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكتبنا عليهم
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-45 untuk sama-sama kita meneruskan kefahaman kita apabila Allah menyatakan pada ayat 44 Ustaz ya, bahawa bagi pendeta ataupun ulama perlu mendidik kepada masyarakat agar berhukum mengambil peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan konteksnya itu apabila surah Maidah ini turun selepas peristiwa Fathu Mekah, maksudnya ialah apabila sudah ada negara, sudah ada kuasa, maka perlu menggunakan kuasa yang ada untuk melaksanakan tugas ataupun melaksanakan peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang digariskan di dalam suratul Maidah. Dan bagi siapa yang tidak mahu mengikutinya itu adalah orang yang tidak benar-benar kuat imannya dan ianya dikaitkan dengan al-kafirun. Maka pada ayat yang ke-45 disambung lagi study case tentang penghakiman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istilah wa katabna alaihim, dan kami mewajibkan kepada mereka, iaitu kepada Bani Israel, dan sekaligus sama dengan apa yang berlaku kepada umat Islam pada zaman Nabi dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga terus sampai kepada kita. Fiha, kepada mereka apa? Annan nafsa bin nafs, iaitu diri dengan diri. Maksudnya ini hukum bunuh Ustaz ya. Kalau ada diri satu nyawa, maka perlu diganti dengan satu nyawa. Satu mata dengan satu mata. Wal aina bil ain, ya. Yang seterusnya wal anfa bil anf, iaitu hidung. Ya, kalau ada hidung yang kena potong ke, ada orang cederakan ke, maka ia perlu dibalas dengan hidung itu dicederakan. Wal uzuna bil uzun, iaitu telinga contohnya dipotong ke, ataupun mungkin sampai dipekak ke disebabkan ada pergaduhan dan sebagainya, maka perlu diganti dengan bil uzun, ya. Wasinna bisin, iaitu gigi dengan gigi. Ya, maksudnya walaupun satu gigi patah, bertumbuk ke ataupun apa-apalah yang menyebabkan ianya patah, tercedera, maka ia perlu digantikan bisin dengan gigi. Wal juruh qisas, ya, dan juga kepada segala luka yang ada perlu dibalas dengan luka yang ada. Jadi bila bercakap tentang perkara ini adalah salah satu peraturan keadilan nilai di dalam Taurat, dan itu jugalah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Dan bila kita sudah pun melihat ayat 44 dalam episod sebelum ini, iaitu kita perlu melaksanakan hukum Allah, kita kena faham bahawa hukum Allah ini adalah dengan adil Ustaz ya. Ceritanya ialah apa? Tak nak pula pasal dia ni orang kaya, orang elit, dia ni memang jawatan besar, kalau katakan nyawa melayang satu, kumpulan dia kena ganti dengan 10 orang dibunuh, tak boleh, ya. Walaupun dia elit, satu nyawa juga. Bukannya satu nyawa orang kaya, 10 nyawa orang miskin, ataupun mungkin dia ni anak kenamaan, maka dibalas. Kalau ianya dibuat, itu tandanya seseorang itu tidak mengikut kepada nilai yang paling utama dalam Al-Quran ini sendiri, iaitu keadilan.
Maka kita akan menyambung lagi selepas ini bagaimana pula Allah memberikan lagi gagasan tentang menguruskan peraturan dalam sebuah negara, dalam sebuah komuniti. Kita berehat dahulu My Quran Time, Quran Salat Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-45 pada hari ini. Bagaimana apabila munculnya ataupun dianugerahkan dengan nikmat, mempunyai kuasa, mempunyai negara, maka sudah tentu ada peraturan yang perlu dilaksanakan untuk menjaga keamanan. Itulah antara maqasid ataupun objektif di dalam Al-Quran ini, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, agama dan juga keturunan. 5 maksud ataupun maqasid ini, objektif dalam agama ini disampaikan melalui ayat-ayat yang kita baca, dan salah satunya wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs, telah difardukan, telah diwajibkan, kami wajibkan kepada mereka, iaitu nyawa dengan nyawa, Ustaz ya. Jadi itu adalah maqasid syariah untuk menjaga nyawa. Kalau tidak, selamba je lah orang boleh bunuh, ataupun bunuh seorang ya, nyawa daripada seorang yang merdeka. Kalau zaman dahulu dia kata ganti dengan 2 hamba contohnya. Ataupun kalau kita bercakap tentang pada zaman Nabi itu, orang-orang Yahudi Bani Nadir dan juga daripada Bani lain, Quraizah, mereka bergaduh, 2 kumpulan berbeza.
Jadi kalau diat hukum ganti rugi kan, yang sebelah sini dia kena bayar lebih, yang ini kena bayar kurang. Ya, dalam kehakiman mereka. Jadi itu bukan daripada Taurat. Itu hanyalah datang daripada hakim-hakim yang telah menukar kepada isi kandung daripada Taurat sebagai panduan kepada masyarakat pada waktu itu. Jadi bila Nabi datang, Nabi diingatkan bahawa annan nafsa bin nafs wal aina bil ain wal anfa bil anf wal uzuna bil uzun was sinna bis sin wal juruha qisas. Qisas itu maksudnya bersepadan, ya. Kalau bunuh dengan bunuh. Maka mari kita baca sekali lagi ayat 45 ini, bagaimana kalau katakan kita dah pergi mahkamah, memang ditentukan bahawa yang si pembunuh ini akan dibunuh. Maksudnya dia membunuh, balasannya ialah kena bunuh, dan itu adalah sebagai nakala. Allah nyatakan sebelum ini pada ayat yang ke 38, ya, kalau orang mencuri kena potong tangan, itu sekadar deterrence untuk menjauhkan masyarakat daripada berani untuk mencuri ataupun membuat jenayah di dalam masyarakat. Kita baca ayat 45, bagaimana menguruskan hukuman kepada mereka yang bersalah. Sama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katabna والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat yang ke-45. Di tengah-tengah itu Allah menyatakan faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Ya, barang siapa yang, kalau terjemahannya barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Ada dua pendapat tentang perkara ini, Ustaz, ya. Bila melihat pada perkataan kaffaratul lah, ya, lahu itu merujuk pada siapa? Ada seorang pembunuh, ya, dia membunuh. Jadi bila dimasukkan ataupun pergi ke mahkamah, disabitkan kesalahan. Maksudnya memang A ini adalah pembunuh. Jadi keluarga si mati ini dia boleh sahaja mendapat bunuh balas bunuh, kan? Bunuh balas bunuh itu adalah qisas yang asalnya. Kemudian boleh sahaja diat, ganti rugi, Ustaz, kan? Maksudnya dia tidak mahu bunuh balas dengan nyawa, tetapi diganti dengan diat, iaitu ganti rugi. Berapa juta kena bayar apa sebagainya. Okey. Tetapi kalau katakan seorang itu tidak pun ingin, keluarganya itu tadi, dia tidak ingin membalas dengan nyawa, tidak mahu membalas dengan diat yang tinggi, ya, tetapi faman tasaddaqa, iaitu dia membenarkan dan bersedekah, Ustaz, ya. Maksudnya dengan dia punya nyawa tadi, dengan mata yang cedera ke, ataupun hidung, telinga apa sebagainya, maksudnya tubuh badan secara fizikal itu, kalau dia maafkan, itu dianggap bukan sekadar maaf tapi tasaddaqa, iaitu bersedekah. Bersedekah. Dan itu menjadi kafarah kepada siapa? Menjadi penebus dosa kepada orang yang memaafkan. Maksudnya katakan dia sepatutnya dapat 3 juta daripada kematian anaknya.
3 juta itu kalau dia tak claim, maka ia menjadi kafarah kepada si keluarga si mati. Nombor satu. Tapi yang keduanya juga pendapat ulama ialah kafaratullah itu adalah sebagai penebus dosa bagi pembunuh itu sendiri. Pembunuh itu sendiri pun dimaafkan, dia tidak akan dihukum di akhirat nanti. Kerana apa? Kerana ia dimaafkan, disedekahkan oleh si keluarga tadi itu. Dan lebih daripada itu, apa yang dapat pada si keluarga itu sudah tentunya akan mendapat pahala yang banyak kerana dia sudah pun bersedekah dengan nyawa, dengan mata, dengan telinga dan pelbagai jenayah kecederaan yang berlaku. Jadi ini adalah tahap yang lebih tinggi Ustaz ya. Sebenarnya dalam Islam okey saja ya, kalau ikutkan pada law, pada peraturan, memang nyawa balas nyawa. Ataupun nyawa dibalas dengan diat ganti rugi. Ya, 3 juta, 10 juta, ada yang sampai 20 juta pasal dikira-kira. Okey, keluarga dia, nanti saudara dia punya bisnes dia habis rugi disebabkan perginya satu nyawa tersebut. Itu dibenarkan. Tetapi bila sampai pada tahap yang lebih tinggi, dan kita pun baru ni dekat program kita Ustaz ya, ada seorang Dr. Abdul Muim itu, bila anak dia itu dibunuh kan, maksudnya dikelar oleh seorang di Amerika itu, akhirnya ayah dia ketika dapat sabit kesalahan bagi si pembunuh itu, dia kata dimaafkan. Allah. Kan, dia maafkan pasal dia kata bahawa dia bawa satu ayat, dia bawa satu ayat bahawa barang siapa yang memaafkan, sesungguhnya Allah itu Maha memaafkan. Jadi dia kata bahawa saya nak kemaafan daripada Allah setiap masa, mengapa saya tidak mahu maafkan pembunuh anak saya? Oh, itu memang subhanallah ya, sebagai satu tahap tinggi. Sebenarnya si ayah tadi itu boleh je. Boleh saja. Islam membenarkan dari segi legalnya untuk balas balik ataupun minta ganti rugi, tapi dia tak minta ganti rugi. Kalau minta ganti rugi 20 juta USD ke 10 juta ke Ustaz kan, memang boleh. Tetapi rupa-rupanya yang diperlukan oleh Dr. Abdul Muim dan sebagai satu nilai besar kerana mendapat kafarah kepada ataupun penebus kepada dosa-dosa pelbagai yang ada, dan ini adalah option, pilihan yang Allah beri untuk kita jadikan sebagai panduan. Membawa pada perkataan pilihan pada hari ini, kita saksikan. Perkataannya ialah wa katabna alaihim fiha, daripada perkataan kataba, menetapkan, mewajibkan, ataupun kataba ini juga maksudnya menulis. 319 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan juga surah Maryam. Dan apabila kita bertemu dengan perkataan katabna, surah Al-Baqarah ada ayat 183, kita bertemu dengan kutiba alaikumusiyam. Maka ketika kita bertemu dengan kataba, orang Johor ni biasa sekolah agama Ustaz. Dia dah mesti, kalau sekolah agama belajar bahasa Arab yang dulu ada 40 markah tu kan. 40 pun 40 itu, salah satu perkataan yang wajib mesti kena belajar, perkataan apa? Kataba. Kataba. Tapi kataba bukan sekadar dia telah menulis, rupanya ini adalah ketentuan termaktub dalam peraturan yang diwajibkan kepada Bani Israel sekaligus kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berehat dahulu, kembali semua selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته
satu perkara saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Betul. Prof silakan bagi Baik. nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap rokok. Dia isap rokok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Ya. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia ya. buka dia buka dengan Ya, isap ya, rokok. ya. Tapi ni dia tak buka dengan isap rokok, dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Baik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. لا تنس ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله لا تنس ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله على رسول الله. Alhamdulillah, kita kembali My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Terima kasih kepada semua para penonton. Terus setia My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Alhamdulillah, hari ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar lagi satu ayat. Ayat 45 pada hari ini. Tidak ada lagi perkataan yang lebih baik, yang lebih mulia daripada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita duduk sama-sama pada hari ini, tak kira di mana saja kita berada, di rumah, di seluruh negara bahkan dunia, dan kita juga dihadiri di studio pada hari ini alhamdulillah daripada grup Istiqamah dan juga sahabat-sahabat yang musafir jauh daripada JDT, daripada Johor Darul Ta'zim. Itulah orang daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid, Rukun Tetangga dan Penaja Pusat Aktiviti Warga Emas, Bandar Baru Ibrahim Majid. Sedap nama Ustaz Fas. Simpang Renggang. Masya-Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita bagi Ustaz Fah rehat sekejap sambil untuk meneruskan lagi perjalanan tadabbur. Kita lihat ayat ini. Ayat ini kalau kita tengok dia macam ada pasangan-pasangan kan. Annan nafsa wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni. Jadi dia punya cabaran dia sama ada na ke ataupun ni. Dia punya baris tu berubah-berubah. Kalau semua na belaka pun jadi salah. Semua ni belaka pun jadi salah. Annan nafsa bil nafsi wal aina bil aini. Begitulah lebih kurang. Baik, kita lihat dahulu apakah perkataan dalam ayat ini. Untuk sama-sama, Safas minta izin sikit. Baik, kita lihat ayat wa katabna alaihim fiha annan nafsa. Ayat pertama tadi dan kalimah mula-mula juga. Wa katabna alaihim fiha wa katabna alaihim fiha. Cuba sama-sama. Wa katabna alaihim fiha. وكتبنا عليهم فيها Okey, bila ada huruf mat na, kita panjangkan na tu sebab ada alif. Kemudian selepas tu kita nak masuk huruf ain selepas itu. Okey, maka ain tu boleh kita tekankan sedikit supaya ain kita tu lebih jelas.
Kita tak nak ain tu tenggelam dalam panjang mat. Wa katabna alaihim. Tu kurang sedap dengar. Wa katabna alaihim. Gitu. Tak cantik Wa katabna alaihim. Cuba. Wa katabna alaihim fiha. Walaupun panjang tapi tekan ain tu masih bunyi. Na'a, na'a bunyi. Na'a. Cuba sebut. Jangan na. Wa katabna alaihim. Tu tenggelam dalam mat, dalam panjang alif tu. Wa katabna alaihim fiha. عليهم فيها عليهم فيها عليهم jangan عليهم he عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها. Itu kalimah ataupun perkataan potongan yang pertama. Yang kedua kita lihat. Katabna alaihim sambungannya annan nafsa bin nafs. 1 2 mula. Annan nafsa bin nafs. Dia ada 2 nun. An-nan, bukan an-nafsa bin. Mungkin kita tak perasan sebab dia ada 2 nun. Jadi nun kedua pun bersabdu juga. Nun pertama anna bersabdu juga. Jadi jangan jadikan 1 nun. An-nafsa bin. Macam betul bunyi kan. Rupanya 1 tertinggal. An-nan nafsa bin nafs. Ni huruf nafsun. Perkataan nafsun, nafsi banyak kita jumpa dalam Quran. Huruf fa dan huruf sin yang bertemu, berada pada dekat-dekat begitu. Yang mana kedua-dua huruf ini huruf yang berangin. Bila sebut tu udara kita keluar daripada makhraj. Kalau fa bunyi fa lah. Kalau sin bunyi sin lah. Maka kita bagaimana kita nak jelaskan dua-dua huruf ini supaya nampak perbezaan. Fa bunyi fa, sin bunyi sin. Jangan bunyi sin je kuat sebab sin lebih kuat pada fa. Annan nafsa bin nafsi. Jadi fa tu lemah sangat. Dan dia lemah, kita pun lemahkan lagi dia, jadi tenggelam dia, tak bunyi-bunyi terus. Mana pergi fa? Dah gugur dah, tak boleh. Jadi bila gugur macam tu huruf, kesalahan tu kesalahan yang besar lah, kesalahan yang serius. Jadi fa, settlekan fa bunyi dulu. Selesaikan bunyi fa dahulu, baru sin. Annan nafsa bin nafs. Annan nafsa bin nafs. Baik, huruf sin. Nak bunyi jelas atau nak tepatkan huruf sin ni adalah huruf sin sebenarnya. Hujung lidah kita ini, hujung lidah ini bukan yang atas tapi sin, hujung lidah kita letakkan di belakang gigi bawah ini. Di belakang gigi. Tekan sini. Annan nafs. Annan nafsa bin nafsi. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وكتبنا عليهم فيها
kita terus pada ayat. Kita terus kepada ayat yang di atas, memperkemaskan sebutannya. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين sekali lagi وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس Cuba sebut sebut An-nan nafs nafs berhentikan nafs nafs itu huruf yang kita kata berangilah, cuma jangan sampai bersembur lah sikit kan, kesian orang depan tu. Baik, wa katabna alaihim. Itulah huruf yang dalam ayat yang ke-45 ini yang perlu kita beri perhatian supaya pertama ain jangan tenggelam dalam huruf sebelumnya. Lebih-lebih lagi dia ada mat panjang. Nak ambil ain tu. Cuba sebut. Biar sampai sini. Begitu. Huruf ain kita latih sebut huruf ain supaya kita jadi lancar sebutan ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Begitu. Wallahu alam, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Keadaan dah kucar kacir perang Khandak ni kan, kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip
spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh? Kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah, Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun dan bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-45 daripada halaman 115 Suratul Maidah sebagai satu panduan kepada kita tentang hukum qisas adalah dengan kefahaman ia merujuk kepada keadilan. Dan keadilan adalah perkara penting yang diperjuangkan di dalam Al-Quran. Salah satunya ialah dalam surah An-Nisa dan juga dalam surah Al-Maidah yang banyak mengulang tentang istilah adil dan juga istilah qista. Ya, dan beza di antara adil dan qista itu ialah adil ini secara umumnya adil, Ustaznya, bagi sama rata itu adil, ya, tetapi bila qista ini adalah mengelakkan walaupun sedikit kezaliman berlaku, itu adalah qista. Maksud masih lagi diterjemahkan sebagai adil tetapi amat terperinci agar ianya tidak menjadi zalim. Dan apabila melihat kepada ayat yang ke-45 ini, salah satunya wasinna bisin, Ustaz, ya. Gigi dengan gigi, ya. Kalau katakan gigi itu kita tak balas dengan gigi, ada diat. Diat, kalau Imam Qurtubi menyatakan, ya, dalam tafsirnya dia menyatakan bahawa diat bagi qisas bagi gigi ini membayar diat seekor unta, Ustaz. Bukannya seekor ayam ke seekor lembu, tak, seekor unta. Dan saya cek tadi harga unta semasa sekarang lebih kurang 4,900. Ya, jadi kalau siapa yang bergaduh patah gigi satu 4,900 kena dibayar, ya. Jangan main-main kan. Ataupun kalau separuh gigi tu tak tahu macam mana, gigi satu gigi ke, pasal dah separuh gigi macam mana nak jadi gigi kan. Okey, kena tukar ke apa sebagainya, tapi itu sebagai satu contoh. Kalau juruh itu maksudnya luka, Ustaznya. Dia kena ukur kedalamannya, lebarnya apa sebagainya, kena buat pada tempat yang sama kepada orang yang melukakan. Kalau tidak dibayar diat ganti rugi, bergantung kepada berapa nilai untuk masuk hospital, untuk sembuh, kena cuti dan sebagainya, semuanya itu dikira. Nak menunjukkan kalau kita tengok berita, kalau pergi ke Jepun ke apa sebagainya kan, ada kalau mereka saman ni, kalau ke US saman ni memang tak ingat je, Ustaz, kan. Sebenarnya di dalam Islam dibenarkan, tetapi Allah membawakan satu lagi pilihan, faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratullah. Itu adalah sebagai satu sedekah yang menyebabkan terampun dosa orang yang memaafkan perkara tersebut. Ada pilihan dan masing-masing boleh memilih, Ustaznya. Tak ada pula kita kata ni tak baiklah pasal pergi masuk mahkamah untuk ganti rugi. Okey, itu dibenarkan oleh agama kita. Ayat 45 kita baca yang kita nak belajar bagaimana yang tak okey. Ayat 45 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayn والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق
Sadaqallah. Surah Al-Azim ayat yang ke-45 di hujung itu, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, merekalah orang yang zalim, yang tidak adil. Maka ini yang tak okey Ustaz ya. Yang tak okey ialah apabila orang tidak mahu berhukum dengan peraturan Allah, iaitu qisas, iaitu balas setimpal dengan apa yang kesalahan yang dibuat ataupun dibayar dengan diat. Dan selain daripada itu, pilihan yang ketiga untuk memaafkan kepada orang yang berbuat silap tersebut. Maka dalam hadis Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik menyatakan ada satu peristiwa Ustaz ya, Rubai' anak perempuan An-Nadhr mematahkan gigi hadapan seorang wanita. Ya, jadi seorang anak perempuan, orang budak kecil lah pun kan. Jadi bila mematahkan tu mereka minta maaf kepada keluarga wanita tersebut, tetapi keluarga wanita tersebut tak nak maafkan. Ditanya pada Nabi, maka Nabi kata, mereka bertanya, adakah gigi hadapan Ar-Rubai akan dipatahkan wahai Rasulullah? Ini budak kecil lah ni, anak perempuan kan, anak perempuan An-Nadhr. Maka dia minta untuk jangan dipatahkan. Maksudnya saya nak bayar diat saja kan. Jadi baginda Nabi bersabda, wahai Anas, kitab Allah menetapkan qisas. Qisas itu maksudnya kalau gigi depan kena patah, sana pun kena dipatahkan. Ya. Kemudian keluarga wanita tersebut redha dan memaafkannya. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya antara hamba Allah ada orang apabila bersumpah dengan nama Allah, nescaya Allah akan menjadikan sumpahnya terlaksana. Maksudnya dia benar-benar ingin menjaga kepada peraturan Allah dan dia cuba untuk memaafkan kesilapan bagi anak perempuan An-Nadhr sebentar tadi. Jadi itu satu contoh betapa Islam ini amat adil dan ia tidak mengiralah budak kecil buat ke. Itu sebabnya kadang-kadang kan, kadang-kadang budak kecil kan. Dia budak kecil, budak besar, pangkat tinggi, pangkat rendah, miskin, kaya, semuanya tertakluk kepada perkara ini. Jika tidak, digelar sebagai orang yang menzalimi kepada orang-orang dalam masyarakat sehingga orang rasa bahawa tak selamat berada dalam satu negara kerana dia pilih-pilih bulu. Kalau yang paus jerung tu lepas, kalau katakan yang bilis-bilis ini semuanya kena hangkut masuk ke dalam penjara. Jadi perkara itu yang diketepikan ataupun diuruskan oleh ayat 45. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, bantu dan bela kehidupan orang lain yang teraniaya dengan melaksanakan hukum qisas. Yang pertama. Yang kedua, berlapang dada, beri kemaafan dan berbuat baik sesama manusia. Itu adalah salah satu pilihan yang Allah berikan dengan tawaran diberikan kafarah, dosa-dosa yang lepas itu diampunkan. Dan yang ketiga, hargai dan syukuri anggota tubuh dengan memanfaatkannya kepada kebaikan dan jangan digunakan untuk mencederakan ataupun melakukan jenayah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tubuh badan kita ini menjadi saksi kebaikan dan Allah ampunkan segala kesilapan kita bersama Ustaz Tir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa beramal dengan isi kandungan Al-Quran, ya Allah. Berilah kekuatan pada kami untuk terus kami melakukan kebaikan di dunia ini, ya Allah. Dan jadikanlah apa saja yang kau berikan kepada kami, harta benda dan nikmat, jadikan kami dekat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang benar, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa menjalankan syariat agamamu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang kuat berjuang dalam menegakkan kebenaran, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kelalaian, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat alpa, ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami lalai, ya Allah. Kadang-kadang kami melakukan kesalahan, ya Allah. Janganlah kau hukum kami di atas kealpaan dan kelalaian dan kesilapan kami itu, ya Allah. Terimalah keampun kami dan terimalah istighfar kami, terimalah taubat kami semua, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, buapa kami, zuriat keturunan kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa menjadi ahli Al-Quran dan menjadi pengikutmu, ya Allah, yang dikhaskan, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini dan saya ucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz Tir, pada tuan-tuan yang hadir di studio, yang berada di rumah. Terus kita mensyukuri nikmat Allah diberikan hidayah melalui Rasul, kalam yang amat indah dan penuh dengan hidayah. Dan kita ingin sebarkan juga di masjid masing-masing, ya, walaupun mungkin
Mungkin ada yang tak tengok Ustaz ya kepada My Quran Time, tapi boleh saja tuan-tuan di masjid masing-masing, di organisasi menguruskan program-program Quran ini secara offline dan dijemput bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, menyumbang dan tuan-tuan memberikan idea, mungkin menghubungi nombor di talian untuk mendapatkan senarai penceramah, pentadabbur, qari untuk kita menggemakan Al-Quran di qaryah lokasi masing-masing. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang, halaman baru, ayat baru dalam Suratul Maidah, My Quran Time, Quran Salat. InsyaAllah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين